Seorang ni kanser apa tau. Saya kata, pergi ambil air tu, pergi minum, pergi mandi, sampai muntah. Pembantu saya kata, ustaz ni makcik yang anak dia sakit di Madinah, di Mekah, yang ustaz suruh minum air sampai muntah. Doktor dah sahkan dia ustaz, dia sembuh sepenuhnya. Masya Allah. Ini dalam masjid saya cakap ni tuan. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal ma'lun mal'unah fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Isra ayat yang ke-60 menceritakan tentang Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ujian kepada kita. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Allah Ta'ala sebut berkali-kali di dalam Al-Quran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan kebesaran Allah Ta'ala itu disebutkan pada semua tempat. Umpamanya di dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin tu kalau kita baca daripada awal surahnya sampailah akhir surahnya menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah. Daripada awal surah lagi, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Al-Quran tu pun dah hebat dah tuan-tuan dah. Nak mengkaji tentang Al-Quran ni, subhanallah, ada saja perkara-perkara baharu yang kita jumpa yang sebenarnya benda tu dah sebut lama dah dalam Quran. Dah cerita lama dah benda tu dalam Quran, kita pula baru jumpa. Dan bila kita jumpa, kita kata, ini penemuan yang terbaharu. Penemuan apa? Benda tu dah disebut oleh Allah di dalam Quran 1000 tahun lebih dah tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin tentang kehebatan pokok-pokok yang Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala jadikan dalam surah Yasin itu cerita tentang laut. Dalam surah Yasin ada cerita tentang air laut, tentang makanan, tentang kejadian langit dan bumi dan sebagainya. Dan ada kejadian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu itu adalah rasul yang diutuskan. Bila disebut Allah Taala sebut Nabi Muhammad itu rasul, nombor satu apa dia? Satu segi dia sama daripada kita. Yang lain dia tak sama. Dia ada mak, dia ada bapak macam kita. Dia bersuara, bercakap, berjalan macam kita. Rasulullah sakit, Rasulullah wafat macam kita. Rasulullah berkahwin, ada anak, rasa suka, rasa duka, rasa gembira, rasa sedih macam kita. Tetapi kemuliaan tak sama macam kita. Itu nombor satu kena ingat tu. Maka jangan kita bayangkan apa yang kita nak buat, Nabi Muhammad pun kena buat. Maksudnya apa Ustaz? Kalau kita nak ke bulan Ustaz, kita kena pakai baju angkasawan. Kenapa Nabi tak pakai baju angkasawan? Sebab engkau tu engkau, Nabi tu Nabi. Itu jawapan dia. Kalau engkau nak samakan engkau dengan Nabi, apa istimewanya Rasulullah tu? Innaka laminal mursalin. Nabi Muhammad naik ke langit, Ustaz, tak ada roket Apollo 1, Apollo 2. Sebab kau tu manusia biasa. Nabi Muhammad tu kekasih Allah. Kalau kekasih Allah pun kena naik Apollo juga. Di mana letaknya kekasih Allah? Kemuliaan untuk Nabi SAW. Tuan-tuan yang saya hormati, itu nama dia kebesaran Tuhan. Yang kita sebut awal-awal dalam sembahyang. Allahu Akbar. Yang awal-awal kalimah yang kita sebut bila panggil orang sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimah yang awal-awal kita dengar bila kita dilahirkan. Lahir saja kita, tu imam akan qamat, tu imam akan azan. Sekarang senang guna handphone. Beranak-beranak ayah anak dia pasang handphone kat telinga anak dia.
Ada juga jenis tu tuan-tuan. Tengah-tengah doa azan, mikrofon, guna handphone tu, orang call pula dah tuan-tuan. Sudah lagu apa kejadah pula dia bagi anak dia dengar tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah dia menceritakan tentang kehebatan Allah itu dengan jalan apa? Dengan jalan yang banyak caranya. Ada yang Allah Ta'ala sebutkan kehebatan Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang Allah menceritakan kehebatan Allah Ta'ala tu dengan menceritakan apa yang lemah pada kita. Allah kata, wa khuliqal insan dha'ifa. Dijadikan manusia ni lemah. Lemahnya kita tu nak menunjukkan Allah tu maha besar. Lemahnya kita tu. Lemah di mana Ustaz? Lemah dijadikan manusia daripada air. Nabi Adam dijadikan daripada tanah asalnya. Khalaqahu min turab. Dijadikan Nabi Adam dari tanah. Tu tanah di luar. Tak ada siapa pun yang malam ni bawa masuk tanah dalam masjid. Kalau kaki kita hari ni ada selut, ada tanah, kita basuh dekat luar, baru masuk masjid. Apa pasal kau basuh kasut kau? Apa pasal kau basuh kaki kau? Tanah Ustaz. Kotorlah masjid. Tanah Ustaz. Selut Ustaz. Kotorlah Ustaz. Itulah asal awak. Maknanya awak tu asal apa? Dari tanah. Maknanya apa? Macam tu lah hina dia. Belagak konon. Asal pun daripada tanah. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau kereta kita penuh dengan tanah. Hantar. Car wash kita. Cuba tengok kalau kasut kita ni tuan-tuan kotor dengan tanah. Basuh kita. Cuba rumah kita, anak tak pakai kasut, terus masuk dalam rumah. Marah kita. Kucing masuk rumah, tak basuh kaki pun kita marah. Tumpuk, kan mama cakap basuh kaki dulu. Keluar balik tumpuk tu tuan-tuan. Dia cari pipe basuhnya. Pasal apa? Ada tanah. Habis tu yang kita daripada tanah. Itulah tunjuk, Allah nak tunjuk kita tu lemah. Yang kedua, manusia ni jadi daripada air yang hina. Khalaqahum min turab. Kemudian ayat lain pula Allah Ta'ala sebut. Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Manusia jadi daripada air yang hina. Min nutfah. Berkali-kali Allah Ta'ala sebut nutfah, nutfah, nutfah. Air yang hina, air yang hina, air yang hina. Habis itu kita hina ke Ustaz? Kita tak adalah hina. Mulia juga manusia ni. Tapi itulah asal kita. Mulia kita sebab apa Ustaz? Ada otak. Ada akal. Ada iman. Mulia kita. Tapi Allah sebut, kamu asal daripada nutfah. Air yang hina. Apa makna air yang hina Ustaz? Nanti bulan Ramadan, tuan-tuan pergi pasar Ramadan. Cuba tengok air, orang jual air balang. Air Katira ada. Bandung ada. Air Asam Bui pun ada. Ada dia jual air balang, air mani. Ada tukang jual pasal Ramadan tu, menjerit. Air mani, air mani. Air mani, air mani, air mani. Tobat lahum, tak ada tuan-tuan. Kalau letak satu balang air mani jual kat pasar malam, kedai dia confirm tak laku. Nampak tuan-tuan? Semua gitu. Itulah asal kita. Sombong. Asal pun daripada Mana ada orang tengok air mani jual kat kedai dekat pasar malam. Air mani, air mani. Wow, air mani. Mana ada tuan-tuan? Tobat lahum tak ada. Sebab itu Allah Ta'ala dia nak sebut kita ni lemah. Allah tu hebat. Daripada air, bayangkan, daripada air boleh membentuk manusia. Daripada air boleh terbentuk manusia. Ada darah, ada daging. Walaqad khalaqnakum min nutfatin. Allah sebut tu dalam Quran. Walaqad makkannakum fil ard. Ayat tu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf. Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Allah jadikan kita daripada air jadi daging.
jadi tulang, jadi manusia, ditiupkan ruh, nampak, melihat, mendengar, bercakap, berfikir, berjalan, lemah, kuat, kuat, lemah, mati. Hebatnya kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Tak serupa pun malam ni. Punya hebatnya Tuhan. Malam ni tuan-tuan, tak sama punya datang malam ni. Yang rambut kerintin ada, yang tak ada rambut pun ada, yang rambut lurus pun ada. Yang gelap, yang putih, yang tinggi, yang rendah. Telinga tak sama, hidung tak sama, gigi tak sama, yang tak ada gigi pun ada. Cap jari tak sama, DNA tak sama, gigi tak sama. Masya Allah. Dalam-dalam tak sama tu pula, boleh pula tolong orang sebelah. DNA lain, cap jari lain, gigi dia lain, forensik dia lain. Tapi boleh tolong orang sebelah yang tak sama. Tolong macam mana Ustaz? Bila dia perlukan darah, kita boleh derma darah dekat dia. Hebat Tuhan. Muka tak sama. Bila dia sakit buah pinggang, kita boleh ambil buah pinggang, bagi dekat dia. Boleh pakai pula. Tak. Suara tak serupa. Tapi, bila dia sakit tulang, tulang dia reput. Doktor buang tulang dia. Doktor ambil tulang kita, bagi dekat dia. Boleh derma organ. Sebelum mati, sign. Kalau saya mati, ambil tulang saya, bagi dekat dia. Tulang orang hidup sekarang boleh berjalan pada tulang orang mati. Masya Allah. Hebatnya tuan-tuan, Allah Ta'ala buat. Dahlah cap jari tak sama malam ni. Suara pun tak sama. Semalam saya ada di Langkawi. Datang satu orang driver taksi mai peluk saya. Dia kata, Ustaz, saya ni driver taksi selalu duduk dekat airport. Selalu orang ambil bergambar dengan saya. Oh, ya ke? Baguslah. Kenapa Ustaz? Kenapa dia orang suka ambil gambar dengan abang? Dia orang cakap saya ni Ustaz Kazim. Oh. Dia kata muka saya macam muka Ustaz. Saya tengok muka dia. Tang manalah kena serupa ni tuan-tuan. Saya pun tak tahu di mana yang kata sama tu. Tapi dah dia kata sama. Oh, serupa lah bang. Saya pun sama jugalah tuan-tuan. Tak sama tuan-tuan. Suara pun tak sama. Bayangkan Tuhan buat. Kalau boleh sama pun, sikit-sikit saja. Tak sampai 100% sama. Mari menyusun seroja bunga seroja. Sikit je sama tuan. Dia tak sama sampai habis. Di bawah bulan purnama. Dia tak sama sampai habis tuan. Dia tak sama. Kerajaan tidak bertanggungjawab atas apa-apa kemalanganan. Ini di bawah tanggungan pengguna kenderaan itu sendiri. Dah mati dah orang tak. Tak sama juga, boleh ikut sikit dia. Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Itu sikit-sikit saja tuan-tuan. Tak akan sama. Hebatnya tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dia bagi proses. Allah Ta'ala sebut kepada kita proses yang mula-mula Allah Ta'ala jadikan ialah proses mendengar. Wa ja'ala lakumus sam'. Mula-mula sekali Allah Ta'ala jadikan kita mendengar. Kemudian wal absar, baru kamu boleh tengok. Wal afidah, barulah kamu boleh berfikir. Dia jadikan kita itu pun step by step. Lahir-lahir saja, kopi tak minum. Susu mak je dia minum. Bayangkan tuan-tuan, budak-budak baru lahir, terus minta chicken chop. Bankrupt mak dia. Bapak dia pun bankrupt. Tadi saya tengok satu video, temu ramah satu Tok Arab. Anak dia ada 84 orang. Isteri saja 70. Nikah, cerai, menikah, cerai, menikah, cerai. 84 anak boleh buka sekolah. Apa dia ni menikah ramai tuan-tuan? 70 isteri menikah, cerai, menikah, cerai, nikah, cerai. Sekali nikah 4 gemaknya. Tapi isteri dia tak buat pula sidang
FB pula sedang media. Yang mana faham? Tak faham sudah tak? Kalau di Malaysia tu buat sidang akhbar dah, buat FB live tiap-tiap malam. Lelaki saya menikah kali ke-69. Tobatlah tuan-tuan. Ya hamba Allah ni menikah 70 kali, anak saja 84 orang tuan-tuan. Subhanallah. Orang Arab kaki satu Tuan-tuan tahu tak? Kaki dia kudung sebelah. Abang kaki pedua, isteri seorang leceh. Mana faham? Tak faham sudah. Jangan marah saya pula. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala bagi tu. Sebab apa? Dia lahirkan kita, dia jadikan kita ni pun lahir ke dunia, baju pun kecil, nasi pun tak makan. Maknanya pembangunan sebuah negara akan teratur bila manusia ikut flow yang Allah Ta'ala tetapkan. Tanam padi pun cukup berasnya, air pun cukup, rumah pun cukup, sebab manusia dia nak jadi ramai tu, dia makan masa panjang. Daripada rakyat 5 juta, nak naik 10 juta, dia makan masa berpuluh-puluh tahun. Budak-budak macam anak-anak kita ni tuan-tuan, nasi berapa kali makan ni? Sekali, 2 kali. Ikan tak makan, tobat lahum tak makan ni tuan-tuan. Sayur, tobat lahum tak makan ni. Yang makan ayam goreng je. Nah, bagi sayur kat dia orang, bunyi dia tuan-tuan. Bagi ayam dekat dia. Pembangunan untuk mereka ni cukup. Tapi bila manusia tak mau ikut flow, tu yang jadi tak cukup. Telur ayam pun tak cukup. Dia buat mari, pendatang, buat mari orang asing. Bosor-bosor kita dah tua-tua bangka ni tuan-tuan. Bukan seorang, berjuta. Sekali makan 4 pinggan. Telur sekali makan 4 papan. Bawang sekali makan sekilo, segumi tuan-tuan. Bila nak cukup? Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Air takkan cukup, rumah takkan cukup, kenderaan takkan cukup, jalan raya takkan cukup, beras takkan cukup. Sebab engkau masuk secara tiba-tiba. Bukan saya larang pula pekerja asing. Bukan tuan-tuan. Saya nak cerita tentang sistem yang Allah Ta'ala buat pada kita. Sebab tu kalau kita ni beranak, nak dapat anak tu makan besar, makan banyak, lambat. Anak kerak pun tak apa. Tiap-tiap tahun beranak, tak apa. Setahun, dia baru makan bubur. 6 bulan, baru dia makan nestem, tuan-tuan. 2 tahun, habis kuat dia makan apa? Nasi segumpai ya. Ikan setengah ya. Maknanya kalau kita dapat 8 orang anak, tuan-tuan jangan kelang kabut. Cukup. Tapi kalau tuan-tuan lahir-lahir anak kuat makan macam mana? Lahir anak-anak dia terus 20 tahun. Mampu kita. Capati 4 mak. Beras 4 pinggan mak. Sudah. Mai pula pupuk yang besar tuan-tuan. Katil pun tak cukup. Katil 5 kaki. Dia 7 kaki. Terjuntai lebih tu. Sistem ni Allah Ta'ala letak dah. Tapi bila manusia dia tak mau pakai sistem ni, itu yang jadi kelang kabut sekarang. Tak akan selesai tuan-tuan. Siapa pun takkan boleh selesai masalah telur, masalah ayam. Kok boleh selesai masalah babi. Pasal ramai tak makan babi. Tuan-tuan yang saya muliakan, balik kepada sistem. Sebab tu dalam negara lain, dia tak pakai benda-benda ni tuan-tuan. Dia suruh kita yang buat kerja. Turki misalnya. Dia suruh rakyat dia yang buat kerja. Dia tak import daripada luar. Dia tak import. Negara yang import ialah negara yang kaya raya. Qatar. Duit berbilion, trilion. Tak kisah hal mereka banyak duit. Makan pun tak kisah mereka ni. Tapi macam kita ni tuan-tuan, sistem tu kena ikut. Sepatutnya dikurangkan. Bukan datang hai. Lai. Bukan tuan-tuan. Nanti yang akan susah kita balik. Berebut macam-macam tuan-tuan. Salah satu benda yang kita rebut ialah air, beras, makanan dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka kehebatan yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita ni, wa fi anfusikum, ada dalam diri kita. Nama dia otak. Macam mana otak boleh berfikir, tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut nasiyatin kadhibatin khati'ah. Otak ni duk cakap ni, duk fikir. Nama dia ubun-ubun. Nasiyah tu maknanya ubun-ubun. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, kata Allah.
Nanti aku campak ubun-ubun kamu. Ni ubun-ubun ni tuan-tuan yang duk buat jahat. Yang berfikir pada jahat. Ubun-ubun. Macam mana Allah boleh jadikan mata ni boleh nampak? Anak murid saya tuan-tuan, dia operate 2 kali ni, mata ni bawa keluar. Mata ni bawa keluar. Sebab air mata tidak ada dalam mata dia. Tak tersumbat ke, blok di mana tak tahu. Doktor buat keluar, repair balik, masukkan balik. Bukan sekali, 2 kali. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ni operate, mata terkeluar, dah selesai operate, doktor nak masukkan balik, tak celuh. Macam mana tuan-tuan? Tadi masuk, keluar macam mana, tak tahu. Oh sudah, buatnya doktor garuk kepala, mampu kita. Nurse cuba tengok nak masuk macam mana. Kai, tuan-tuan, urat daripada mata ni boleh nampak. Saya di antara orang yang pertama menggunakan mesin yang paling canggih sekali untuk tengok mata saya. Masa tu, di hospital yang saya pergi tu, baru sampai mesin tu. Harga berapa puluh juta. Dia kata, Ustaz orang pertama. Oh, berbangganya saya. Meresmikan mesin cek mata. Saya pun pekuk mata tu, tuan-tuan. Nampak. Tu dia urat, tuan-tuan. Macam jam. Jam kat highway, jam kat jalan raya Cina. Merah semua. Dia kata, Ustaz, ni dah genting. Ni genting Sempah, ni genting Highland. Ni semua genting, Ustaz. Mata jadi genting lah. Bila-bila masa boleh putih. Pasal apa? Pasal air mata saya ni jadi darah. Dia keluar darah. Cek tengok. Pasal apa? Rupa-rupanya tuan-tuan, mata ni jadi luka. Lah. Bayangkan tuan-tuan, mata Allah Ta'ala bagi melihat. Allah Ta'ala bagi pada kita hidung. Ada sahabat saya tuan-tuan sakit resdung. Doktor sumbat ni. Kapas tisu ni dalam ni. Jolok duk dalam ni sampai atas ni. Berapa hari tuan-tuan. Kemudian ambil pula benda buat tarik buat keluar. Yang kita buat tarik selalu hingui. Dia ada tisu keluar. Seksanya. Hak jenis tu pula. Allah bagi pada kita ni tekak. Buka mulut nganga. Asal nganga aja bunyi suara. Buka aja jadi suara. Daripada mana datangnya peti suara tu ni? Peti suara ni. Allah Ta'ala yang jadikan. Masya Allah, hebatnya Tuhan. Ada satu orang. Dia ni pondan. Berubah pondan ni pun Alhamdulillah. Sekarang pakai jubah. Saya jumpa minggu. Pakai jubah main sembahyang Jumaat. Dulu dia pakai jubah. Dia tak nak datang masjid. Kenapa? Orang masjid suka pegang dia punya tadi. Astaghfirullahalazim. Yang orang masjid tu pun satu dia baru berubah. Adalah benda-benda di dada dia tu. Kawan pergi ambil wuduk, cek pegang ni. Aduh, kepiah aja atas kepala dia. Tahu Ustaz gatal, orang masjid tak suka pun Ustaz. Bila nak buang, tunggulah dulu, duit tak cukup. Sekarang macam ni, jangan tinggalkan masjid. Awak pakai jubah, pakai baju Melayu, awak ambil kain pelikat, awak tutup. Tutup macam Hermantino tu, tak macam tu. Jadi dia tak nampaklah dada awak tu. Kalau ada juga orang gusik awak punya, ambil kain pelikat, empuk pula dia. Sekarang tuan-tuan dah leper dah. Dada dia dah leper dah, elok lah. Pakai serban dah sekarang. Tapi suara dia kepit. Pasal apa kepit? Pasal dia buang halkum. Lama lah dulu waktu dia pondan tu dia buang halkum. Saya tanya dekat dia, you buang di mana? Dulu saya tanya, mula-mula dia jumpa saya. Dia kata buang di siap. Buang. Macam mana cara buang? Dia kata, Ustaz, halkum kita ni orang laki-laki macam tulang ayam. Tulang ayam goreng yang warna putih tu. Tahu tak, Aiman? Yang makan kat ayam goreng di kedai tu. Kan ada warna putih lembut je tulang dia tu. Suka tak tulang tu? Itulah halkum.
Macam tu lah. Doktor kikih. Sampai jadi macam perempuan. Jadi abang-abang kalau rasa nak kikih, balik rumah buat. Dia kepit sini. Supaya tengkuk dia, leher dia macam orang perempuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Daripada mana datangnya suara? Sini semua nikmat kebesaran Tuhan. Ada orang dalam satu malam, suara dia hilang. Pasal apa hilang? Lidah dia bergulung. Minggu lepas elok, datang minggu ni lidah bergulung. Tak. Sudah abang bang. Lidah jadi apa? Gulung. Cuba buat tengok. Oh, lidah dia bergulung, tuan-tuan. Jadi macam mana nak bagi supaya lidah elok? Doktor ambil plasterkan benda, tuan-tuan, letak di bawah lidah dengan di atas lidah. Supaya lidah tu, Allah. Adik-adik, jangan duk bangga sangat. Kita hari ni, lidah kita boleh cakap. Dalam satu malam je, Tuhan boleh bagi gulung lidah. Begitulah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Daripada air, jadi orang. Pelik. Daripada air, jadi orang. Pelik tak, Aiman? Pelik. Masya Allah. Kita sendiri ni pun pelik, tuan-tuan. Daripada air, jadi orang. Cuba tuan-tuan buat balik rumah. Air jadi orang. Tak boleh buat. Allah boleh buat. Sebab apa? Allah Maha Besar. Belum masuk lagi, tuan-tuan. Nun, kita tengok di langit kebesaran Allah. Ada bulan, ada bintang, ada macam-macam cakrawarna. Macam-macam hari ni orang nak pergi tengok ke langit. Ada yang teropong, ada yang terbang. Macam-macam benda. Ada kekuasaan Allah di langit. Nama dia matahari, sirajam munira. Dengan sebiji dia, cerah seluruh alam. Ada yang nama dia qamar. Ada yang nama dia qamar, bulan. Tu. Sekarang tak nampak, pasal satu Rejab tak nampak. Tunggu lagi 4-5 hari, dia nampak anak bulan. Nama dia hilal. Tak lama lagi datanglah bulan yang ditunggu-tunggu. Nama dia Syahru. Nama dia bulan Ramadan. Jadi malam ni dapat 3 ni cukup. Pertama, hilal, anak bulan. 2, qamar, bulan tu. Bulan tu. Ada atas kepala kita tu. Tu bulan. Bulan kalender pula, nama dia apa? Syahru. Dia beza tu. Syahru, bulan kalender. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Nama dia apa? Syahru. Jangan duk sebut qamar pula. Sekarang qamar apa ya? Lain tu, tuan-tuan. Qamar apa? Bulan lah. Tak. Kalender. Qamar Rejab kan? Tak, dia tak sebut qamar. Dia sebut Syahru. Dia macam orang putih lah. Wood lain. Sik lain. Wood lain. Say lain. Job lain. Work lagi lain. Road lain. Jalan lain. Beza tu. Road lah. Jalan kaki. Road juga. Nak ke mana ni? Road kata dia. Jalan-jalan kata dia. Jalan-jalan ke Melaka. Road tu Melaka kata dia. Kamu ni cakap bahasa apa? Dia perkataan dia sama, tuan. Jalan ni ke? Road, jalan. Ini jalan apa? Ini jalan Pinang, Kampung Pinang 2 Batang kata dia. Itu nama jalan. Kalau jalan kaki orang panggil walking, walk lain, tuan. Beza. Serupalah job lain, work lain, bahasa. Batu lain, batu dalam kilometer lain. Daripada masjid ke rumah awak berapa batu? Dalam 10 stone. Oh, nampak tak? Faham, tak faham sudah. Ustaz Ghazi ni merapu malam ni. Merapu apa betul ya? 10 batu, 10 stone lah. Dia tak sebut tu, dia sebut miles. Stone, batu tu hempuk kepala orang tu lain. Begitulah dengan bulan. Anak bulan, nama dia hilal. Bulan di atas kepala kita tu, nama dia qamar. Bulan dalam kalender, nama dia apa? Namanya ialah Syahru. Baik, tuan-tuan yang saya hormati.
Allah Ta'ala mudahkan kita. Perjalanan kita di langit jadi mudah. Saya daripada Ipoh pergi Langkawi naik kapal terbang. Setengah jam. Setengah jam Ipoh Langkawi. Punya laju. Tak kena speed trap. Tuan-tuan bayang naik kapal terbang. Tunggu 2,5 jam. Nak kena panggil kita tu 2,5 jam. Dah boleh terbang setengah jam. Makan pun tak sempat. Minum pun tak sempat. Kita akan mendarat sebentar lagi ke Langkawi. Sila tegakkan tempat duduk anda. Sila buka tutorial macam-macam. Entahlah, aku tak ada tidur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Alam tara anna Allah sakhra lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan di bumi? Masya Allah. Ada satu orang kaya, tuan-tuan. Saya naik jet dia. Dia bawa saya pergi ceramah, naik jet dia. Bayangkan. Sebab tu adik-adik sebab jadi penceramah. Boleh naik jet. Tak pun jadi Cristiano Ronaldo. Boleh beli jet sendiri. Berapa juta? Saya panggil dia, Datuk. Berapa juta? Murah je. Ada 80. Ui, murah. Entah. Tak minta kurang lah ke? 80 juta. Datuk bawa ke mana? Kadang saya nak sembahyang Jumaat di Mekah. Saya bawa lah. Teringgi nak sembahyang di Mekah, bawa. Tuan-tuan bayangkan, nak sembahyang Jumaat pergi Mekah. Naik jet. Kayanya. Habis sembahyang balik. Lah. Kita jenuh minta visa lah. Tu pun airport penuh dengan orang. Travel lari lah. Nak pergi umrah. Dia patah balik. Teringat ke Kaabah, teringat Masjidil Haram, buat sembahyang Jumaat, habis-habis Jumaat start balik. Masya Allah. Berhenti tak isi minyak? Tak payah berhenti Ustaz, sekaligus. Tapi body dia kecil. Body dia kecil Ustaz. Enjin dia besar. Oh. Masya Allah. Seronoknya tuan-tuan. Mudah. Allah bagi kemudahan pada kita. Ni hak kita atas darat ni. Kemudahan lepas ni macam-macam tuan-tuan. Kemudahan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, Maha Suci Tuhan, lepas ni macam-macam. Ada kereta gunakan elektrik. Tak payah guna minyak dah. Mecah. Balik kampung cah. Kereta macam cah handphone. Masya Allah. Dah ada dah tuan-tuan. Dah ada dah sekarang ni tuan-tuan. Basikal macam motor. Tak payah rotek, tak payah minyak, tak payah apa yang tuan-tuan duk tengok saya dalam TikTok tu. Duk naik basikal kecil tu. Orang yang bagi dekat saya motor tu, dia bagi tahu kat saya, basikal ustaz ni sekali charge boleh berjalan daripada Ipoh sampai Kuala Kangsar. 30 kilometer. Jalan terus. Sejadah nak naik highway entah. Masuklah terowong menora tu. 30 kilometer tak payah cah. Lepas ni bengkerak pula tuan-tuan minyak. Semua pakai basikal. Subhanallah. Allah sebut dalam Quran. Kami akan memudahkan urusan kamu di bumi. Dan urusan kamu di langit. Ini semua yang disebut sebagai apa? Allahu Akbar. Tuan-tuan, ada laut yang dalam. Saya jumpa bos yang mencari kapal terbang Malaysia yang hilang. Dan dia kepala yang mencari. Tiap hari buat sidang akhbar. Hari ni. Pencen lah. Saya jumpa dia, saya nyembang dengan dia lama. Saya kata, lah cari di mana? Dia kata, kita cari dekat lautan India, the Indian Ocean. Kita cari di sana. Apa yang Datuk jumpa? Lain kita cari, lain kita jumpa. Kita tak jumpa kapal terbang. Atau jumpa apa? Bila kita naik kapal, kita hantar teropong berkilo-kilometer
Laut dalam ni tuan-tuan, gelap gelita di dalam tu. Gelap gelita di dalam. Dia bukan cerah macam Selat Melaka tu. Selat Melaka tu selat, straight. Dia bukan macam Laut Cina Selatan. Tu nama dia sea. Sea, laut. My ocean, lagi dalam tuan-tuan. Dalam ni. Kita tak jumpa Ustaz. Terlalu gelap. Habis tu apa yang Datuk jumpa? Yang kita jumpa ialah api dalam dia. Dalam laut tu, satu gunung dia mengeluarkan api. Api itu tak terpadam, duk keluar. Saya kata dekat dia, itu disebut oleh Allah dalam Quran. Dia kata betul. Dalam Quran sebut tuan-tuan, ada api bawah laut yang duk keluar dalam laut. Dan api itu tak dipadam dan tak mampu dipadam oleh air laut. Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Itu nama dia apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan tak habis pun khazanah di dalam laut. Tuan-tuan makan ikan ni seumur hidup pernah habis. Pernah ada orang yang jaga ikan. Harap tenang ya. Ikan-ikan belum habis bertelur lagi ya. Sabar ya. Ada tuan-tuan dengar ya. Ikan tengah mogok sekarang. Sabar ya. Akan sentiada dah. Ikan bilik ke, ikan temenung ke, ikan seludu ke, ikan paus ke. Tuan-tuan nak makan apa? Tak pernahnya habis. Hebatnya Tuhan. Nama dia apa? Allahu Akbar. Saya bila pergi Langkawi 2 hari lepas, mereka bawa saya naik bot. Naik bot pusing. Saya tanya dekat dia ni, air ni surut ke? Dia surut 6 jam. Saat lagi lepas 6 jam, dia naik balik. Saya pun duduk tengok ada nelayan datang dekat dengan bot saya tu. Dia ambil jala, dia pukat. Saya tengok. Saat lagi dia tarik. Melompat-lompat ikan dalam jala dia. Dalam pukat dia. Dia tak larat nak angkat seorang, kawan dia pula tolong mengangkat. Nak angkat pun tak boleh, lalas sekali pergi ambil sauk pergi. Banyaknya sekali. Sekali sauk tu banyak tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita di mana? Di laut, tak habis sampai sekarang. Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki di bumi. Sampai sekarang tak habis-habis. Sampai sekarang tak habis. Hari ni saya enjoy. Daripada Ipoh datang ke Melaka, saya enjoy. Saya datang awal tuan-tuan, takut jam. Jam jugalah. Pukul 10 pagi saya dah tolak daripada rumah. Saya kata dekat pemandu saya, hari ni kita enjoy. Apa yang kita jumpa, kita berhenti. Mula-mula saya berhenti kat Tanjung Malim. Pergi cari biskut kepala lutut. Masuk tu Tanjung Malim cari biskut kepala lutut. Biskut yang orang dulu-dulu bersalin makan biskut tu. Saya suka makan tuan-tuan. Prap makan dalam kereta. Daripada roti boleh dikeringkan berbulan tahan. Tak pernahnya habis rezeki. Daripada dulu kepala lutut sampai sekarang kepala lutut. Allahu Akbar. Saya tengok pula orang tu jual durian. Berhenti. Beli durian. Sekilo RM25. Di 24. Makan. Saya kata buka siap-siap, dalam bekas. Ni timbang dengan duri-duri sekali. Saya tak makan duri. Tak apa, kita timbang sekali. Jalan lagi tuan-tuan. Ada air kelapa pula. Air kelapa 1 bungkus. Air kelapa pula tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir. Siapa yang ajar pokok durian tadi supaya berbuah? Dan pokok yang kita tanam daripada pokok durian, insya-Allah keluar buah durian. Allahu Akbar. Mana ada orang tanam pokok durian, lepas dia tanam, kita tanya dia, Pakcik tanam apa? Pokok durian. Nanti dia berbuah, buah apa? Wallahu'alam lah, mungkin buah tembikai kot. Mana ada tuan? Dan kau tanam durian, durianlah terbit dia. Siapa yang ajar? Sekarang musim durian. Habis. Pokok durian rehat. Tunggu bulan depan pula. Tunggu tahun depan pula. Siapa yang ajar dia? Allah yang buat dia.
Singgah pula kedai jual air kelapa. Kak Leha tu pula pergi belah buah kelapa. Macam mana buah tadi ada air di dalam buah ni? Paip daripada mana dalam batang kelapa tadi masuk dalam buah kelapa? Ada paip kan? Ada paip ke yang dia masuk dalam dia? Ada apa tuan-tuan? Siapa yang jadikan? Allah. Daripada air dia boleh minum, daripada sabuk dia boleh buat berhulu. Daripada dia punya isi dia tuan-tuan boleh buat cucur, boleh buat kuih. Siapa yang buat buah kelapa? Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Apa nak jawab? Allahu Akbar. Hebatnya Tuhan. Hebatnya Tuhan, ya Allah. Jalan lagi tuan-tuan. Rambutan. Rambutan pula saya berhenti tuan-tuan. Mak beli pula rambutan. Buah dia berduri, dalam dia ada isi. Siapa yang ajar buah dia ni berbulu-bulu ni buah rambutan ni? Allah. Habis tu nak sebut apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dah ada bekalan dalam kereta, saya pun masuk dalam kereta, saya pun sandar. Daripada USJ sampailah dekat Melaka ni jam. Durian habis, rambutan habis, air kelapa pun habis tuan-tuan. Yang tak habis saya tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi rezeki. Nama dia apa? Allahu Akbar. Daripada pokok, boleh jadi buah, boleh jadi air dalam dia. Hebat sungguh Tuhan. Itu rezeki di bumi. Naik pula rezeki di udara. Banyaknya rezeki di udara. Nama dia pilot. Dia tak kerja di darat, dia kerja di udara. Ada yang jadi pelayan di atas tu, tukang ambil order orang, nama dia pramugari. Ada rezeki untuk dia. Ada orang yang kerja dia buat kapal terbang, ada rezeki untuk dia. Ada orang yang buat satelit, ada rezeki untuk dia. Ada yang kerja di menara kawalan, ada rezeki untuk dia. Ada yang kerjanya tuan-tuan di syarikat penerbangan, ada rezeki untuk dia. Masya Allah, hebatnya rezeki Tuhan. Tak cukup di laut, dia naik atas bumi, dia naik sampai ke langit, ada rezeki. Hebatnya Tuhan. Nama dia apa? Allahu Akbar. Begitu hebatnya Allah Ta'ala jadikan benda-benda ini. Daripada kita air mani, daripada pokok yang tak ada apa-apa, daripada makanan yang tak habis-habis, Allah jadikan untuk kita. Jadi apa yang kita heran bila Nabi Muhammad naik Isra' dan Mi'raj? Apa yang pelik? Berapa banyak lagi benda yang pelik Allah Ta'ala jadikan, engkau tak pelik, tiba-tiba bila Nabi kata, aku naik ke langit. Mana mungkin? Inilah dia orang yang tak merasai kebesaran Allah. Dia tak rasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak rasa. Kalau dia rasa Allah Maha Besar, langsung dia tak heran. Nabi Muhammad yang kecil, Allah naikkan dia ke langit. Sebab apa? Sebab yang menaikkan dia itu ialah Allah yang Maha Besar. Tuan-tuan, di bawah kapek ni, dekat kapek saya ni, ada semut. Semut ni kalau nak naik atas meja ni, mau 4 bulan baru sampai. Tapi saya ambil dia, saya letak di sini. Selesai masalah. Semua ni tuan-tuan, saya ambil dia, saya bubuh dalam kereta saya, duduk depan sekali dekat cermin kereta. Dekat steering tu, tak dekat cermin. Saya bawa balik ke Ipoh. Bawa balik ke Ipoh sampai pukul 12 malam, patah balik ke Melaka, 4 pagi sampai. Saya pun ambil dia, letak balik ke tempat dia. Semut tadi pun balik ke sarang dia. Jumpa dengan isteri dia. Kuat beletih pula tu. Abang ke mana? Abang ke Ipoh. Bila pergi? Tadi lah lepas isyak tadi. Lepas tu, ni bawa balik ni. Betul bang. Abang ni apa minum todi ke apa? Apa pula betul lah. Aku pergi lepas isyak aku balik sebelum subuh ni. Ha?
Abang oi, kita ni nak sampai ke Ipoh terhenti ke lah abang oi. Jangan kata ke Ipoh abang oi, ke Mata Kelembang tak jumpa sampai abang oi. Abang tak pergi sendiri, abang dibawa pergi. Dibawa dengan apa? Abang naik vampire. Tu laju. Memang laju pada semut. Sekali kereta tu jalan, semut ni boleh tengok apa? Wow, sejauh mata memandang bagi semut. Apa nak herannya? Bukan dia yang bawa, dia dibawa. Subhanallazi asra. Nabi Muhammad tu dibawa, bukan Nabi berjalan seorang dia. Jadi apa yang kita nak heran? Perbandingan dia macam tu. Kalau betul abang pergi ke Ipoh, abang nampak apa? Cekabur. Tu yang Nabi kabur. Semua kabur pada isteri dia. Mula-mula masuk Tol Aikro lah. Nampak lah zoo lah apa lah. Semuanya ada. Starbucks lah apa. McDonald, KFC nampak lah. Masuk tol. Oh, betul? Oh, banyak laju jalannya. Betul? Singgah kejap Kuala Lumpur. Buat apa? Tengok KLCC. Oh, meriah kata dia. Apa yang herannya? Okey Ustaz. Saya ni Ustaz. Saya kalau saya tak nampak, saya tak percaya Ustaz. Kalau saya tak tengok dengan mata kepala saya sendiri, saya tak percaya Ustaz. Habis itu, kamu nak percaya, kamu kena pergi langit. Baru kamu nak percaya. Tak perlu kita semua ke langit. Memadailah kita, Nabi Muhammad saja ke langit. Dan Nabi Muhammad balik beritahu pada kita. Cukup. Sebab apa? Nabi Muhammad itu, dia tidak pernah berbohong. Maka apa yang kita nak gaduh? Allah kata dah, Nabi Muhammad itu sidik. Dia benar. Dia bukan kazib, pembohong. Tidak. Habis itu kita bercakap dengan orang yang benar. Sudah. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak sorok apa benda yang dia nampak. Nama dia apa? Tabligh. Jadi apa yang kita nak susah hati? Nabi cerita semua benda. Nabi Muhammad pergi cukup. Dia tak tambah, dia tak tokok, dia tak kurang. Nama dia apa? Amanah. Dia tak tokok, dia tak tambah cerita. Nabi Muhammad seorang cukup pergi. Dia balik, dia bagi tahu kepada kita. Dan dia pergi itu bukan dalam keadaan mabuk. Dia pergi bukan dalam keadaan dia mimpi. Bukan dia pergi dalam keadaan agak-agak. Nabi Muhammad pergi dalam keadaan jelas. Nama dia apa? Sifat yang ada pada Nabi, nama dia Fatonah. Nabi sempurna akalnya. Nabi cerdik orang dia. Nabi pergi bukan dalam keadaan minum arak, duk gila, nampak bulan bintang, balik pergi ceritakan kita. Tak, Nabi bukan macam itu. Sebab itu kita sebagai orang beriman, percaya saja apa yang Nabi cakap. Selesai masalah. Sebab itulah syarat orang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman pada benda yang dia tak nampak. Maka nampak pada Nabi, memadailah kita percaya dengan apa yang Nabi nampak. Tutup buku. Tapi sayang tuan-tuan, lagi banyak ceramah Isra' Mi'raj, lagi pening kepala. Mai kawan ni kata pula Nabi tak pergi, Nabi mimpi. Kita pula mimpi pula dah. Sudah. Sebab dalam Quran surah Al-Isra ayat 60 Allah kata ar-ru'ya, mimpi. Nampak tak? Nampak tak? Kita pula tak baca makna ar-ru'ya, kita hanya faham dia cakap ru'ya tu mimpi. Tapi dia tak nampak dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala kata, dibawa batang tubuh Nabi Muhammad. Ru'ya di situ bukan mimpi. Diperlihatkan apa yang ditunjukkan, bukan mimpi. Hari ini tuan-tuan, banyak orang datang mengelirukan kita. Dia kata Isra' Mi'raj ni banyak cerita Israeliat. Banyak cerita tentang tokoh tambah. Banyak cerita daripada ni. Akhirnya orang dah tak kisah tentang Isra' dan Mi'raj. Dan pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj, orang dah tak kisah dah. Sebab adanya orang yang mengajar
Ini mimpi saya, ini tak penting lah, ini untuk Nabi saja. Oh, tuan-tuan. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Sebab itu tuan-tuan, saya sebutkan awal-awal ceramah saya tadi perkataan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau langit Allah boleh buat tanpa tiang, takkan Allah nak bawa Nabi Muhammad naik ke langit? Susah. Langit tak ada tiang, Allah boleh buat. Bukan selapis, berlapis-lapis, tak runtuh. Takkan susah pada Allah nak bawa Nabi Muhammad. Allah Ta'ala jadikan alam ni tepat. Tuan-tuan tengok sekarang 1 Rejab, tak nampak anak bulan. Tepat. 15 hari bulan, tepat atas kepala kita ni, ujung belah sana, bulan mengambang. Tepat. 12 tengah hari besok, insya-Allah 12 tengah hari tepat matahari di kepala. Apa tuan-tuan susah? Kalau Allah boleh kontrol alam, takkan Allah tak boleh kontrol Nabi Muhammad naik ke langit? Jawapan dia senang. Apa dia? Allahu Akbar. Maha besar Tuhan. Jawapan dia apa? Subhanallah, Maha suci Tuhan. Jadi itu yang pertama. Tak ada susahnya pada Allah nak bawa Nabi Muhammad naik ke langit sebab dia kekasih Allah. Dia tak perlukan angkasawan, dia tak perlukan topeng gas, oksigen, dia tak perlukan roket, dia tak perlukan apa. Dia cukup ditemani oleh Jibril, naik burak daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa kau naik tangga sampai ke langit, semuanya di bawah urusan Allah. Settle masalah. 2. Allahu Akbar. Kalimah yang pertama sekali kita dengar bila kita lahir ke dunia. Allahu Akbar. Bila anak saya yang sulung dilahirkan, saya letak di hospital. Tak boleh masuk dalam bilik bersalin. Saya cakap dekat guard tu, brother, bagilah saya masuk, tengok isteri saya mau bersalin. Tak boleh. Tak boleh. Dia kunci grill, tutup, gini garang guard. Oh, masa tu mana ada handphone. Duk dia dengar orang jerit macam-macam bunyi tuan-tuan, orang bersalin ni. Meriah. Aduh, comel ngau. Riuh rendah tuan-tuan. Macam-macam bahasa. Tuan-tuan boleh bayang tak? Agak-agak bahasa mana yang paling kuat menjerit? Tuan-tuan bayang. Anda faham? Tak faham tak? Bergegar hospital tu, naik bulu rumah. Oh, dah salin apa semua naik. Seuat. Baru azan. Tak maaf lah mama, abang tak boleh masuk. Azam, kalau ada rezeki anak yang kedua, aku nak masuk satu hospital, klinik, salin yang aku boleh sambut anak aku. Azam tu. Kali kedua, dapat. Kumpul duit sikit, masuk hospital, masuk klinik biasa ni. Bila time nak bersalin, saya pun masuk sekali. Pegang tangan isteri. Oh, tuan-tuan. Rasa, seksanya tengok orang bersalin. Rasa tak mau bersalin dah. Saya lah, memang tak bersalin. Bila nak bersalin? Bila dia muncul saja budak tu, doktor tarik orang keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa seronok. Sebab kalimah yang pertama yang budak tu dengar, anak saya dengar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sebab ada orang, dia tunggu doktor bersih dulu, nurse cuci dulu. Dah lipat balut semua, baru bagi dekat bapak dah. Encik, sudah boleh ajan. Dah 2 jam. Tak apa benda yang dia dengar, kita pun tak tahu budak tu dengar. Sambil nurse duk cuci dia, duk bersihkan dia, tahu apa banyak nyembang. Nurse sama nurse. Yelah Ronaldo 5-4 kalah. Tapi dia dapat skor 2 tuan. Budak tu tengok tuan. Oh, peminat Ronaldo buat. Buatnya nurse sama nurse tu tuan-tuan duk cerita buat artis nikah lain. Dia siap jam.
Bergaduh pula. Sebab tu, saya tak tunggulah dia nak serah, saya tak tunggu. Dia beranak bunyi je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar kalimah yang pertama dia dengar tu ialah kalimah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Hak tu dulu. Tu yang saya sebut dalam ceramah saya dulu. Kadang-kadang modal saya ceramah ni tahun 90-an, ustaz-ustaz sekarang duk pakai. Saya pun seronok kan, dengar cerita lama saya. Baru ni saya forum di mana? Di Kedah. Dengan satu ustaz muda. Dia duk bawa cerita saya tu, tahun 98, 97 punya cerita saya tu. Dia bawa balik. Dia baru beranak kan. Dia ceramah pula sebelah saya. Dia cerita pula cerita yang saya cerita tu. Saya kata, ni cerita aku dulu-dulu ni. Cerita ni aku tak bawa dah. Cerita tentang makcik bersalin atas troli kat hospital. Saya kata, macam cerita aku dia ni. Satu akak ni Allah Ta'ala bagi dekat dia, senang bersalin. Bawa naik ambulans, turun, atas troli tu bersalin. Ni cerita. Orang pakat begini, ambil gambar. Orang pakat tengok tu, habis-habis beranak atas troli tu. Malunya, ya Allah, malunya ramai orang tengok. Tak dandan, tak nyempat-nyempat nak beranak pun. Dia marah tuan. Nurse kata, sabarlah kak. Yang tahun lepas lagi teruk. Ada orang beranak depan pintu pagar hospital. Lagi ramai tengok kak. Itu pun kak lah juga. Lah, 2 kali lah. Ni model saya tahun 90-an tuan-tuan. Ustaz muda ni dia bawa. Serupa lah cerita tentang model ceramah kuliah saya dulu ni. Ni cerita betul tak saya jumpa. Yang saya duk jumpa benda-benda tu, cerita hak saya jumpa, saya cerita balik pada orang. Kadang-kadang Allah bagi mudah bersalin, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita ni mudah beranak dan sebagainya. Dan semuanya benda itu ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dia dah bersihkan budak dia pergi bagi dekat bapak dia. Encik sudah boleh ajan. Nurse Cina. Pak tu pun ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse Cina tu tanya, sudah tukar? Takbir raya dengan azam, dia lupa. Ini cerita. Tuan-tuan yang saya hormati. Kali ketiga anak saya lahir, saya bawa kakak dia yang sulung, saya bawa adik dia, abang dia, dua-dua saya dukung, tengok mak dia beranak untuk adik dia orang yang ketiga. Saya kata pada kakak yang sulung, kakak macam ni lah mama sakit beranak pada kakak. Kakak jangan lawan mama tau. San, macam ni lah mama beranak teruk pada San. Jangan lawan mama tau. Budak-budak duk angguk pala. Nak dapat anak ketiga. Bila keluar je, sambil saya dukung kakak dan adik ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, masa Ustaz Azhar tu tak pekuk telinga. Tak payah pekuk, jatuh budak-budak ni. Pekuk telinga kat surau masjid. Biar kalimah yang pertama dia dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allahu Akbar berlarutan sampai bila? Sampai sekarang. Nama dia apa? Azan. Nama dia apa? Iqamah. Nama dia apa? Takbiratul Ihram. Dia membawa kepada sembahyang. Kalimah nak sembahyang ni, duduk di atas jadah ni, auzubillah minasyaitan. Tu tak terpakai gitu. Usalli fardal isya. Tu sunat je. Tak terpakai lagi tu. Bila nak startnya? Allah. Yang tu start lah. Sebab tu waktu usalli ni tuan-tuan, tak apa lagi duduk tegak. Usalli fardal zuhri. Oh tak apa lagi. 4 kali tak masuk lagi tak apa. Usalli. Weh, beratnya tuan-tuan. Yang herannya bila buka puasa, boleh pula niat. Buka. Sekali hadap je.
Allah melaka satu, habis kamu angap tu. Tak ada pula Allah melaka Allah, Allah. Kau ni pukul 8 tak makan-makan lagi ni, mana ada tuan? Elok ya Allah melaka satu, buang mak di balon tu. Tak ada pula tu. Allah, Allah, miss pula dah. Tarik sini tak ada tuan. Dia nak semayang je. Usolli. Hai, berat benar tuan ni. Bukan orang sini lah, di Afrika ni tuan. Abang-abang kalau jumpa orang macam tu, tampar je kat belakang dia tu. Usolli. Hai, usolli bagi sekali, pound sekali. Allah. Dapat pun tuan. Kalimah Allahu Akbar. Saya pun tak tahu, orang banyak saya jumpa polis sepanjang jalan tadi. Last dekat masuk susur masuk ke tol Aikrok. Ada satu anggota trafik, dua anggota trafik dengan petrol. Apa dia buat? Dia bawa keluar handphone dia ambil gambar kereta. Saya kata, sudah kereta aku pula dah. Nasib baik dia tak ambil kereta saya, dia ambil kereta belakang saya. Satu truk tunda, angkut satu kereta. Dia ambil gambar atas ke bawah, dia ambil. Begini dia ambil. Itu driver truk tunda tu confirm tak tidur malam ni tuan. Cubalah polis trafik ke, polis mana ke, dia ambil pistol, dia kata, jangan bergerak, angkat tangan. Cuba tengok adik kita ni. Mana dia tahu? Aiman. Jangan bergerak, angkat tangan. Nampak tu. Mai lah sini. Diri je. Orang pakcik tak nampak belakang. Bukan abang ni. Ni handsome. Sibuk je. Ni ustaz ni gerak khas ni. Saja Senin nama ustaz. Jangan bergerak, angkat tangan. Nampak tuan? Nampak? Ini bahasa orang putih sebut surrender. Ni surrender duduk. Agak-agak tuan-tuan, kalau saya ni polis, adik ni penjenayah, jangan bergerak, angkat tangan. Agak-agak ada dah tangan dia. Polis berheran, apa hebat ni? Sebab tu bila kita semayang, kita surrender pada Allah. Allah. Aku serah diri pada Tuhan. Bila kita semayang tu, aku serah diri pada Tuhan. Aku ikut je cakap Tuhan. Allah. Sampai di luar semayang, bila sebut surrender, begini. Aku serah diri pada Allah. Awal-awal semayang, serah diri dah. Itu kalau tuan-tuan tengok. Sebab tu abang-abang, bila serah diri pada Allah, elokkan tangan. Allah. Dah serah diri. Tak mau lagi dah. Allah. Itu bukan serah diri. Itu confuse. Nak serah tak serah. Nak serah tak serah. Tuan. Nama pun serah diri. Jangan bergerak. Dia. Ada cara dia. Tu nama dia apa? Takbiratul ihram. Sembahyang. Duduk saja buat. Yang inilah yang Nabi dapat daripada Isra' dan Mi'raj. Nombor 1, sembahyang. Kenapa yang sembahyang penting? Sebagai tanda awak ingat pada Allah. Sebagai tanda awak serah diri pada Allah. Sebagai tanda awak ada hubungan dengan Tuhan. 50 kali Allah perintahkan. 50 kali asal dia. Nabi ni atas nasihat pendapat Nabi Musa, naik turun, tinggal 5. Okey. Ada orang kata, Ustaz, tu tak betul tu Ustaz. Naik turun. Adakah Allah perintah pada Nabi, kemudian Nabi nak minta kurang? Layakkah pada Nabi ni minta kurang Ustaz? Dah Allah kata 50 mana ada Ustaz? Bang, abang balik buka kitab-kitab. Dia nak cerita apa pada kita? Dia nak cerita nombor 1, Nabi Muhammad sayang pada kita. Kalaulah Nabi Muhammad tak minta kurang tuan-tuan, apa jadi pada kita?
Sebab Nabi sayang pada kita lah. Nabi turun naik minta turun, minta kurang, tinggal 5. Kalaulah Nabi tak sayang pada kita tuan-tuan, agak-agak hari ni 50 kali sehari semalam, semayang, tuan-tuan sempat buat apa? Sempat buat apa? Nak kahwin pun tak sempat. Apa akad nikah sembayang. Akad nikah lagi sekali, jenis lambat pula, sembayang lagi. Nak nikah pun tak sempat. Elok masuk bilik je, Allahu Akbar, sembayang tuan. Lalah tak buat apa. Allah ni, Nabi Muhammad ni, dia sayang pada kita. Maka dengan sebab dia sayang, dia minta kurang. Kalau 5 ni pun tak boleh buat, tak tahu nak kata apa. Yang kedua, kenapa yang Allah bagi kurang daripada 50 sampai 5? Sebab nak membuktikan bahawa Allah Ta'ala ni tidak mau menyusahkan kita. Ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj. Allah berkehendak tidak mau menyusahkan kamu. Itulah bukti dia. Allah tak menyusahkan kita. Subuh 2, Zuhur 4, 3, 4. Cukup. Allah tak menyusah. Kalau tak sihat, duduk. Kalau tak sihat, tidur. Saya ziarah satu orang sakit Parkinson. 2, prostat. 3, tulang cawan dia reput ni. Tulang pinggang ni, nama dia tulang cawan yang duk pegang pinggul. Reput. Tulang belakang dia lari. Dia tak boleh bangun, dia tak boleh apa. Isteri dia telefon, ustaz datang, tolong tengok suami saya, ustaz. Tolonglah ustaz, oi. Saya pun datang, saya tengok lelaki dia. Ustaz tak nak baca apa-apa doa ke apa ke? Lah, kak suruh tengok, saya tengok lah, tengok. Dia menangis, tuan-tuan. Dia menangis. Dia kata, puasa dah dekat, saya nak puasa macam orang lain. Nombor 2, saya dah berapa tahun tak letakkan dahi saya tempat sujud. Saya duduk semayang atas katil macam ni, ya ustaz. Saya nak bersujud ustaz, oi, tolonglah ustaz. Saya kata, saya tak boleh buat apa, yang berkuasa Allah. Tapi kalau Allah kata boleh sihat, sihat. Kalau Allah Ta'ala kata abang tak sihat, redalah abang. Saya baca dekat dia surah ni, baca dekat dia ayat ni. Saya tanya dekat menantu dia, bila nak pergi umrah? Dia kata bulan 2. Nanti pergi cari benda ni di Madinah. Kalau boleh buat balik, buat balik. 2 botol pun cukup lah. Bagi ayah minum, bagi ayah ni, insya-Allah mudah-mudahan. Bila saya cakap macam ni tuan-tuan, orang marah saya. Ustaz pun marah, buat react lagi. Sebab saya pergi. Saya sakit teruk, tuan-tuan. Saya sakit teruk. Tuan-tuan pun tahu. Waktu saya sakit hari tu, satu Malaysia kecoh. 600 pengamal perubatan tradisional daftar dengan PA saya sebab nak merawat saya. Yang sakit seorang, 600 orang main nak mubat. Terbalik, tuan-tuan. Selalu 600 sakit, seorang yang mubat. Saya pula seorang sakit, 600 main beratur. Macam-macam tu datang, tuan-tuan. Kita ikhtiar. Pakar perubatan ni habis cerita. Tuan-tuan tak rasa macam saya? Dia ambil, tuan-tuan, dia ambil daging daripada paha saya ni, nak jadikan sampel untuk cek apa penyakit saya, ambil mentah. Ambil jarum, tarik daging buat keluar. Lalai jadi leak. Leak terus. Allah, doktor buatlah apa doktor. Janji aku tahu penyakit aku apa, dah ubat dia apa. Lepas dia ambil daging saya, dia jahit pula. Jahit mentang. Dia tengok. Tak apalah. Bagi saya sakit ni dah hilang dah.
Dah hilang dah rasa sakit tentang aku suka hang lah buat apa pun buat. Bila tak ada jawapan, minta pada Allah. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semayang malam ni minta. Minta tuan-tuan dapat. Allah Ta'ala bagi. Tu yang saya pergi Madinah. 2 hari duduk di Madinah, saya buat. Saya buat tuan-tuan, mandi, minum, mandi, minum, mandi, minum. Terasa macam satu beban, satu benda yang besar, sepetul benda yang besar keluar. Pergi buat umrah 2 hari, balik. Alhamdulillah. Saya pergi umrah lagi sekali, bulan 12 yang lepas. Ada satu orang duduk menjerit dalam bah. Jadi penyakit pa tau. Dia kata tak larat dah mak. Dia kata tak larat nak ubat dah. Tak tahulah ustaz. Oh sakit anak saya ni pelik sangat. Seorang ni kanser pa tau. Saya kata pergi ambil air tu, pergi minum, pergi mandi sampai muntah. Jangan berhenti selagi tak muntah. Hang togok oleh air tu, teguk oleh dia sampai muntah. Balik 2 minggu, mak dia datang bawa hadiah. Kain plekat lah, kurma lah. Pembantu saya kata, ustaz ni makcik yang anak dia sakit di Madinah, di Mekah, yang ustaz suruh minum air sampai muntah. Tu macam mana jadi dia? Doktor dah sahkan dia ustaz, dia sembuh sepenuhnya. Masya Allah. Ini dalam masjid saya cakap ni tuan. Jadi saya cakap kat menantu dia, nanti pergi sana, pergi tempat ni, saya bagi nama tempat dia, hampir ambil. Cari jalan macam mana boleh buat balik. Buh dalam bagasi ke, buh dalam bawah hang balut dengan kain batik ke apa ke, dengan kain ihram ke, buat balik. Ikhtiar, mudah-mudahan bapa hang ni boleh. Dia teringin sangat dah berapa tahun dia tak sujud pada Allah. Dahi ni tak sujud. Duk dia atas katil tu. Tak boleh bergerak dah. Tangan jadi Parkinson, air kencing tak boleh kontrol. Azab Allah Ta'ala bagi pada dia lah, sakit dia tuan-tuan. Tapi dia sabar. Isteri dia sabar. Bersih tuan-tuan. Nitik air mata ni, saya nak semayang ustaz. Saya kata ni abang semayang okey. Saya rindu nak sujud ustaz, sabar. Allah ni tak nak nyusahkan abang. Allah bagi sakit, tapi semayang cara orang sakit. Tapi ikhtiar juga untuk abang ni sihat. Saya kata, nanti insya-Allah. Mudah-mudahan anak balik pada Madinah nanti, umrah nanti ikut-ikut dapat dengan izin Allah. Saya tak mau sebut tempat tu di mana, mereka ada live ni tentang kan. Jadi ustaz ni rajin buat react. Lagi dia react pula. Dia kata bina'ah lah, apa bala semua, payah. Susah. Dia tak sakit, tak apa. Cuba jadi sakit macam saya pula. Dia tak kena penyakit macam saya. Duk saja keluar darah muka. Duk saja tangan darah, badan darah, luka. Saya tengah duk konsult dengan doktor tu. Doktor tengah duk cek saya kata, doktor, sudah luka. Dia tengok, you buat apa? Mana ada buat apa? Saya duk dengan doktor. Masa bila saya ambil pisau metoreh badan pula. Dia tengok muka saya. Saya tengok muka dia. Tapi doktor tu tak marah saya. Saya tengok muka dia, dia tak marah. Ada satu doktor lagi marah. Jadi saya tengok muka dia, why you look at me? Lepas tu aku nak look at siapa lagi? Kita berdua. Tengah-tengah duk buat dia tentang keluar luka nampak. Tinggal parut je bang, nampak tu. Tu kat tangan saya. Takkan saya pergi ambil luka pitoreh lah kot. Nak masuk TV jadi susah, nak ceramah jadi susah, nak tidur tak boleh. Nak jumpa orang pun takut. Orang pun takut jumpa saya. Lah pakai topeng mancing. Dengan topeng komando. Supaya orang tak takut jumpa saya. Dengan izin Allah. Subhanallah. Jalan apa ustaz? Jalan Allahu Akbar. Apa dia ustaz? Sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kamu pada jalan Allah dengan jalan sabar dan dengan jalan sembahyang.
Allahu Akbar. Jadi akak-akak abang-abang di sini ada masalah, jom semayang. Tapi Allah kata, sabar dulu. Wasta'inu bis sabri. Sabar dulu. Jangan tak sabar. Tak tahu lah ustaz, malas dah ubat lantak je tu. Ini masalah tak sabar. Dah tahu dah habis ikhtiar dah, lantak je lah. Ini tak sabar. Sabar, yakin pada Allah. Jangan yakin pada makhluk. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, semayang ni ada kekuatan. Bila kita tak anggap semayang ni, sepuhun kayu ni, sebagai lambang kekuatan, sebab tu kita jadi lemah. Kita jadi lemah semangat. Pasal apa? Semayang, tak jaga. Kita bila kita berniaga, timbul bankrupt, timbul bisnes masalah. Sebab apa? Awak tak tetap konsisten dengan sembahyang. Kenapa kita hati tak tenang? Sebab awak melengah-lengahkan sembahyang. Kenapa kita hari ni ada banyak masalah tentang anak? Sebab awak tak wujudkan sembahyang berjamaah dalam rumah awak. Kenapa saya ni ustaz, hati saya ni susah hati ustaz? Sebab awak tak khusyuk dalam sembahyang awak. Cubalah awak jaga sembahyang awak. Settle masalah dunia. Ini sembahyang awal-awal waktu ke hujung-hujung waktu? 8.25 baru sembahyang maghrib. Isyak lambat masuk. Habis tu apa awak buat? Makan shell out. Saya tak pernah makan shell out ustaz. Itu maghrib awak makan apa? Petronas out. Oh gitu pula. Samalah dua-dua out. Ini waktu maghrib. Kenapa awak betul kedarah waktu maghrib? Bila anak awak tengok awak mata kedarah waktu maghrib, anak awak pun join sekali. Cubalah maghrib 7.26. 7.24 masuk maghrib. Pukul 7 kita dah standby. Anak-anak ni cuba tonton tengok ni. Ni dua tadi, dua angkat tangan ni. Dia orang yang akan hamparkan sejadah untuk kita. Dia yang akan azan dalam rumah kita. Ni anak-anak kita ni tuan-tuan ni bagus ni. Tuan-tuan ingat senang. Anak-anak muda bila dengar ceramah duduk depan. Ni abang kita. Ni adik kita pakai spek. Rambut cantik. Senang ambil tempurung, bubur. Potong tuan. Fashion cantik. Ni nama apa angkat tangan ni? Rahmat. Rahmat. Oh, cantik. Oh, tuan-tuan ingat senang ke anak-anak muda ni tuan-tuan duduk depan ni? Tapi mereka pilih duduk di depan. Selalu anak-anak muda ni lari belakang. Selalu anak-anak kecil macam kita ni tuan-tuan duduk main polis sentri kat belakang. Tapi dia orang pilih hari ni duduk depan. Sebab apa? TikTok. Tak pernah faham-faham. Tak faham sudah. Dia pun ingat saya main ceramah naik motor saya. Tu yang ramai tanya, Ustaz, motor mana? Aku naik motor tu tak sampai. Maknanya dengan bimbingan solat tuan-tuan boleh lembut hati budak-budak. Saya mengajar budak-budak daripada tahun 93. Saya dah ada mahat tahfiz. Adakah saya reject budak-budak yang bermasalah? Adakah saya reject budak-budak yang teruk? Tak. Setengah orang, ni masalah kena buang sekolah ni. Jangan ambil. Ini samsing ke dusun. Tolak. Esok menyusahkan kita. Saya ambil. Pasal apa saya ambil? Kalau Umar Al-Khattab boleh lembut hati, takkan anak-anak kita tak boleh lembut hati? Kalau Umar Al-Khattab yang begitu keras, bila dengar ayat Quran, lembut. Takkan anak-anak hari ni tuan-tuan tak boleh lembut dengan izin Allah. Saya bagi tempoh 3 bulan untuk mak bapak dia. Kak, abang, bagi saya 3 bulan. InsyaAllah. Kalau 3 bulan, anak-anak ni jadi balik, boleh kontrol, akak kekal dengan sekolah saya. Tapi kalau 3 bulan, budak-budak ni, akak ambil balik. Jadi apa yang saya buat supaya lembutkan perangai anak-anak kita? Sembahyang duha. Setiap hari.
Sembayang duha setiap hari, suruh sembayang, kita bimbing. Mula-mula kita bimbing, sembayang. Lepas tu saya suruh mereka buat sendiri, saya duduk ngendak balik cermin. Budak yang paling nakal jadi imam. Asisten dia yang nombor 2 nakal. Lama-lama tuan-tuan, mereka jadi lembut hati. Takkan tu imam nakal. Takkan tu imam melawan. Sembahyang, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni nama dia mikrofon. Line 7. Ni nampak mikrofon line 7. Tu siap jaga ni. Ui. Bagi ke rahmat obat lahum, tuan. Saat dia angkat, jatuh lagi. Tu siap begini, tengok nak. Habislah mikrofon aku. Apa pantang mikrofon? Nombor 1, embus. Jangan duk hembus. Air masuk dalam ni, bakar dalam tu. Air liur tu. Setengah orang dia hembus. Itu yang bila ustaz ceramah, ustaz tu kena karen. Oh, terkejut karen tu. Nombor 2, jangan tepuk. Bro. Cubaan 1, 2. Jangan. Rosak ni dalam ni sensitif. Ni melasah. Halo. Ada. Hai ingat ustaz ceramah tepuk ke? Ada setengah orang nak testing, dia tepuk. Okey, ada. Ustaz pun main ceramah. Ada ustaz. Ada setengah nak testing mikrofon. Okey ya. Dia ingat ustaz tu main ceramah kot, tuan-tuan. Tak, hang test lah dalam 10 minit. Bateri habis ke, sensor tak kuat ke, dia tak boleh buat. Aduh, macam-macam tadi ni pantang ni. Pantang nombor 4, jangan lempar. Letak elok-elok. Oh, mahal ni ustaz. Oh, dia sensor. Oh, mahal ustaz. Letak elok-elok. Ada sarung dia. Sarung elok-elok. Ui. Pantang nombor 5, jangan banyak tangan. No, dalam bilik PA system tu, dia siap tulis jangan banyak tangan. Jangan ubah. Nampak tu? Tu bilai seorang yang buka. Tu pun dia kunci tutup. Dia tak ubah dah, tuan-tuan, yang technician buat. Pasal apa? Takut lari tune. Ini pantang larang mikrofon. Supaya mikrofon ni elok. Ni pantang larang iPhone. Ada tak pantang larang dia? Oh, ada. Nak cas dia. Ada setengah orang bawa handphone masuk jambat. Ada. Dia duduk berak sambil duduk tengok handphone. Waktu duduk mencangkung lagu mana tu, dia buh dalam ni, dalam poket, jatuh handphone dia dalam lubang. La ilaha illallah. Ni kena kat saya dekat mana saya lupa, dekat arena mana tu. Masa tu saya bawa pembantu saya tu, nama dia In ni kurus. Dia minta tolong. Saudara minta tolong boleh? Handphone saya jatuh dalam lubang tandas. Boleh tak awak gagau? Ni tengok saya. Saya pun berbuat tak nampak. Aku suka. Aku tak. Ya, hang gatai pergi bawa masuk dalam jamban. Tu kerja dah apa? Ni tuan-tuan. Jangan charge sambil kau telefon. Cah, tapi duduk cakap. Memanglah. Bom meletup. Sebelah muka terbakar, tuan-tuan ni. Dia ada pantang larang dia. Handphone ni dia bukan boleh ikut suka je. Kalau mikrofon ada pantang larang, iPhone ada pantang larang, menatang ni pun ada pantang larang. Nama dia apa? Air mineral. Ni nama dia botol plastik. Apa pantang larang dia? Jangan minum yang kemik. Yang ini jangan letak dalam kereta tengah panas, masuk kereta terus minum. Dia dah membakar plastik. Pantang larang. Supaya air dalam dia elok. Supaya perisian dalam dia tak dimakan virus. Supaya telefon mikrofon kita ni
tak rosak. Kalau benda-benda remeh macam ni pun tuan-tuan ada pantang larang, takkan benda yang besar nama dia sembahyang tak ada pantang larang. Sembahyang lagi ada pantang larang. Sebab itu dalam Quran disebut yuhafizun, orang yang jaga sembahyang. Rupa-rupanya sembahyang ni kena jaga. Pasal apa? Kalau awak tak jaga sembahyang awak, amalan awak yang lain tak dipakai. Kalau sembahyang awak rosak, amalan awak rosak. Kalau awak tak jaga sembahyang benda yang paling awal dihisap di hari kiamat. Kalau fail sembahyang, habis fail. Sembahyang inilah yang paling penting. Kena jaga. Sebab itu Allah kata, yuhafizun, jaga. Ustaz, macam mana nak jaga sembahyang? Jangan bagi cala. Bubuh cover. Kalau jatuh pun cover keras dah. Supaya telefon kita elok. Kalau gitu, kenalah cover sembahyang. Macam mana cara cover sembahyang? Jangan bagi pahala sembahyang kita dekat orang lain. Letihlah. Sembahyang, pahala tak dapat. Sebab apa tak dapat pahala? Sebab kau ngumpat. Kalau betul kau jaga sembahyang, kita takkan ngumpat. Baik ngumpat dalam hati atau ngumpat di luar hati, di mulut. Kalau betul tuan-tuan sembahyang tadi sembahyang Isyak, tuan-tuan sayang dengan sembahyang Isyak, jangan ngumpat. Ini bila saya duduk aja atas kerusi, ngumpat terus. Ustaz Kazim ni tak kerti pakai jubah ke? Tahun lepas pakai baju batik, malam ni pakai baju batik. Itu ngumpat nama dia. Tuan-tuan tak sayang sembahyang tuan-tuan, dah dapat kat saya dah. Aku tengok dalam TV tu putih. Tengok betul-betul hitam Ustaz Kazim ni. Ngumpat lagi. Kena pula Tok Imam baca ayat panjang. Dia tak tahu kita puasa. Baca pula ayat panjang-panjang. Bodoh betul. Habis dapat kat imam. Kemudian tuan-tuan, orang parking kereta belok depan kereta kita. Bahalul punya. Tak tahu ke aku nak keluar? Bodoh. Babi. Babi panggil hamba Allah. Kalau betul kita sayang pada sembahyang, tak akan siapa kita nak ngumpat. Kita diam. Tak ada nak mencarut. Tak ada nak memfitnah. Sebab apa? Sebab aku nak jaga sembahyang aku. Aku nak jaga sembahyang aku. Tapi Ustaz, dia memang patut dicarut. Itu yang saya carut, saya maki suami saya. Kenapa? Dia pergi siap. Sebab itu setiap daripada kita ni, Allah Ta'ala bagi ujian. Tolong tahan. Jangan rosakkan sembahyang. Allah Ta'ala bagi ujian. Saya balik daripada Mekah. Muka saya dah elok. Saya balik dah elok muka. Cuma dia ada parut hitam-hitam muka. Kering elok. Jumpa satu dok. Minta ubat nak bagi hilang parut. Itu tak lama ini boleh pakai ni sebenarnya senang. Pakai-pakai tuan-tuan jadi udang tu muka saya. Terbakar muka. Pakai balik topeng. Silap ubat. Saya pergi jumpa dia balik. Saya tak marah dia. Saya tak maki dia. Saya tak kutuk dia. Sebab apa? Sebab saya semayang. Ini ujian pada Allah. Saya sakit teruk dulu-dulu tuan-tuan. Masa saya kena sihir. Saya kencing tak boleh. Doktor operate. Muntah darah. Sakit. Masa tu saya ingat saya nak mati. Allah uji. Nak tengok hang semayang tak? Dulu waktu sihat, kamu boleh semayang. Sekarang aku uji sakit. Boleh tak semayang? Allah nak tengok. Dan bila saya nak pindah rumah baru, datang dua suami isteri. Dia kata, Ustaz, kami datang nak minta maaf. Ya.
Kami yang upah orang sihirkan ustaz. Ya, kami datang nak minta maaf. Saya kata dekat dia, saya dah lama dah tahu abang berdua sihirkan saya. Saya maafkan dunia akhirat. Cuma satu benda saya nak tahu. Berapa upah abang bayar pada dia untuk sihirkan saya? Dia jawab RM30,000. Tahun 97, 98, RM30,000. Tuan-tuan, saya tak maki dia, saya tak marah dia apa pun tak. Malah saya jadi kawan dengan dia. Dia bawa kereta saya lepas tu tuan-tuan jadi driver. Sebab apa? Sebab saya sayang sembahyang saya. Buat apa saya nak putus silaturahim dengan dia? Aku nak jaga sembahyang aku. Buat apa kita nak bergaduh dengan orang? Buat apa kita nak benci kakak kita? Buat apa kita nak bergaduh dengan mak kita? Buat apa kita nak hina orang? Aku nak jaga sembahyang aku. Sembahyang ni lah yang penting. Tapi bila aku mengata pada dia orang, aku buat zalim pada dia orang, aku putuskan silaturahim dengan dia orang, aku mengumpat dia orang, habis pahala sembahyang aku. Sebab itulah tuan-tuan, siapa yang betul-betul faham sembahyang, innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu menghalang dia buat jahat. Dia takkan berzina. Aku sayang sembahyang aku. Dosa berzina sekali berzina tuan-tuan, 60 tahun amalan terbatal. Aku sayang sembahyang aku. Aku tak mau. Kawan kata, Mat, ayam ni free, Mat. Free ke aku tak mau. Mat, tak ada orang, Mat. Kita bukan di Melaka, Mat. Kita di Siam, Mat. Tak mau. Aku jaga sembahyang aku. Dia selamat. Din, ni nombor ni, kereta accident, Din. Nombor dia cantik. Cubalah tikap. 2264. Ini nombor bagus punya. Tak nak. Aku jaga sembahyang aku. Aku takut bila aku berjudi, sembahyang aku ditolak. Dia keluar daripada masjid, kasut dia hilang. Cari apa, Din? Kasut aku letak di sini tadi. Ada orang pinjam ke tandas. Dia cari di tandas. Tak ada juga. Cari, tak ada lah. Orang dah pinjam, orang dah ambil kot. Tak apalah. Aku balik dululah. Kaki ayam ke? Tak apa, kaki ayam pun tak apa. Dekat je rumah. Ambil je lah mana-mana kasut. Orang curi kasut kau curi kasut orang. Kan adil tu. Aku sayang sembahyang maghrib aku tadi. Kalau aku ambil kasut orang, aku dah mencuri kasut dia. Aku tak nak hilang pahala maghrib aku. Apa susah? Sembahyanglah tuan-tuan. Dan tuan-tuan jagalah macam mana tuan-tuan jaga handphone. Tuan-tuan jagalah sembahyang. Macam mana tuan-tuan jaga kereta yang tuan-tuan parking dekat luar tu. Tuan-tuan kunci, tuan-tuan tutup lampu. Kunci elok-elok. Steering lock lagi. Supaya orang tak curi kereta kita. Kalau begitu, jagalah sembahyang sungguh-sungguh. Supaya pahala kita ada di hari kiamat. Kita sambung lagi tuan-tuan di lain masa. Saya dah ceramah 1 jam 35 minit. Terasa tak? Terasa kan? Dia seorang terasa tuan-tuan. Saya tanya orang, terasa tak ceramah? Tak terasa tuan-tuan. Dia hari ni pertama kali terasa tuan-tuan. Disebabkan dia terasa, saya pun berhenti setakat ni saja. Kita jumpa lagi. Jaga sembahyang kita. Ingat Isra Mi'raj. Ingat sembahyang. Dan tolong jaga sembahyang kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.